Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hasanah binti Abdul Ghani dari Sekolah Kebahasaan Kem Pekalan Chepah ingin berkongsi satu rancangan pengajaran bahasa Melayu khususnya untuk murid-murid tahun 1. Tema pembelajaran kita ialah Lindungi Alam. Tajuk pembelajaran pula ialah Kebun Mini. Hai murid-murid, apa khabar? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria. Standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.2 iaitu memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran pula ialah 5.2.3 iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut konteks. Objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari ini ialah murid-murid dapat menyebut dan menyatakan 5 kata ganda yang dipelajari serta dapat menggunakannya mengikut konteks. Kriteria kejayaan pula ialah: pertama, murid-murid dapat menyebut 5 kata ganda yang dipelajari. Kedua, menulis perkataan-perkataan yang dipelajari dengan betul. Dah bersedia murid-murid? Hari ini, cikgu ada bawa sesuatu untuk ditunjukkan kepada kamu semua. Nak tengok tak apa yang ada di dalam beg kertas ini? Sebelum itu, cuba kamu teka apa yang ada di dalam beg ini. Siapa yang ingin teka? Okey, bagus. Di sini ada, ni dia. Okey, siapa boleh sebut apakah nama benda ini? Apakah nama benda yang cikgu tunjukkan ini? Ya, bagus. Ini ialah cili. Cili dikenali juga sebagai lada. Okey, nak tengok apa lagi yang ada? Okey, yang kedua kita tengok. Ini apa pula murid-murid? Ini ialah lobak. Lobak merah. Okey, yang ketiga. Apa ya? Okey, cuba kamu teka. Ini. Apa nama benda ini? Ni ialah sebiji tomato. Okey, lobak merah, lada dan tomato tergolong dalam kumpulan sayur-sayuran. Selain daripada pasar atau pasar raya, dari mana lagi kita boleh perolehi bahan-bahan yang ada di dalam beg cikgu ini? Ya, bagus. Kita boleh perolehi dari pasar. Sekarang mari kita perhatikan gambar ini. Tengok murid-murid. Okey, sekarang cuba kamu jawab apakah yang dilakukan oleh mereka. Dengan berdasarkan gambar ini, apakah yang dilakukan oleh mereka? Ya, mereka sedang berkebun sayur. Di manakah mereka berkebun sayur? Mereka berkebun sayur di kawasan berhampiran rumah mereka. Apa pula yang ditanam oleh mereka?
apa pula yang ditanam oleh mereka. Mereka menanam bayam, kacang panjang, kubis, cili dan sebagainya. Pada pendapat kamu, apakah kebaikan aktiviti berkebun sayur? Apakah kebaikan aktiviti berkebun sayur? Okey, kebaikan aktiviti berkebun sayur ialah dapat mengekalkan kehijauan alam sekitar. Bersesuaian dengan tema pembelajaran kita pada hari ini ialah lindungi alam. Salah satu kebaikan menanam sayur ialah dapat mengekalkan kehijauan alam sekitar. Yang kedua, menanam sayur juga dapat membantu menambahkan pendapatan keluarga. Sekarang, mari kita membaca petikan ini bersama-sama. Untuk aktiviti ini, murid-murid boleh juga menggunakan buku teks bahasa Melayu muka surat 122. Muka surat 122. Mari kita membaca bersama-sama. Tajuk petikan ini ialah Kebun Mini. Dah bersedia murid-murid? Okey, kita baca sama-sama ya. Pagi-pagi lagi, Indira sudah bangun. Dia dan keluarga membersihkan kebun mini. Indira mengutip siput-siput yang terdapat di kebun. Dia juga menyapu daun-daun kering. Ayah pula memacak kayu-kayu pada pokok terung. Pokok-pokok terung tidak tumbang. Ibu memetik cili-cili yang sudah masak. Kawasan rumah kelihatan hijau. Udara di situ juga bersih dan segar. Petikan ini menceritakan tentang aktiviti Indira dan keluarganya berkebun di halaman rumah mereka. Mereka menanam beberapa jenis sayur-sayuran seperti cili dan terung. Di dalam petikan ini terdapat beberapa perkataan yang ditulis secara berulang. Cikgu ulang semula. Di dalam petikan ini terdapat beberapa perkataan yang ditulis secara berulang. Salah satu perkataannya ialah pagi-pagi. Yang kedua, cili-cili. Yang ketiga, kayu-kayu. Yang keempat, daun-daun. Yang kelima, siput-siput. Dan yang keenam ialah pokok-pokok. Keenam-enam perkataan ini dikenali sebagai apa dia tu? Mickey Mouse ke? Tak. Dikenali sebagai kata ganda. Keenam-enam perkataan ini dikenali sebagai kata ganda. Kata ganda. Kata ganda penuh. Hari ini kita belajar ialah kata ganda penuh. Apa maksud kata ganda penuh? Okey, murid-murid boleh tengok di sini ya. Kata ganda penuh ialah perkataan yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulang kata dasar secara seluruh. Perkataan yang dihasilkan dengan
menggandakan atau mengulang kata dasar secara seluruh. Cuba murid-murid fikir. Selain daripada 6 kata ganda yang cikgu paparkan sebentar lagi, cuba murid-murid fikirkan kata ganda lain selain daripada yang cikgu sebut tadi. Kata ganda ini banyak dan terdapat di sekeliling kita. Sama ada di dalam kelas ataupun berdasarkan objek-objek yang ada di luar kelas. Okey, sekarang kita lihat contoh kata ganda penuh yang terdiri daripada objek di persekitaran luar kelas. Pertama, daun-daun. Daun-daun merupakan kata ganda yang mana kata asalnya ataupun kata dasarnya adalah daun. Daun-daun tergolong dalam kumpulan kata ganda penuh. Yang kedua, awan-awan. Yang ketiga, cuba murid-murid teka. Ini apa ya? Ini juga tergolong dalam golongan kata ganda penuh, iaitu batu-batu. Selain daripada daun-daun, awan-awan, batu-batu, pokok-pokok juga tergolong dalam golongan kata ganda penuh. Seterusnya ialah rumput-rumput. Dan akhir sekali di sini daripada persekitaran luar bilik darjah kita ialah jalan-jalan. Manakala kata ganda penuh pula daripada persekitaran dalam bilik darjah ialah, siapa nak cuba ya? Cuba. Okey, kita tengok yang pertama apa dia ya. Okey, pertama kata ganda penuh yang biasanya kita temui di dalam bilik darjah ialah murid-murid. Berapa ramai ni murid-murid yang ada di dalam kelas ini. Okey, kata ganda seterusnya ialah guru-guru. Guru-guru juga merupakan kata ganda penuh. Kata ganda seterusnya ialah kawan-kawan. Di dalam kelas kita ramai terdapat kawan-kawan. Di dalam kelas kita ramai kawan-kawan. Okey, seterusnya ialah buku-buku. Yang ni penting. Buku-buku adalah penting semasa kita belajar. Kita gunakan buku-buku sama ada untuk menulis ataupun membaca. Seterusnya ialah meja-meja. Dan yang akhir sekali di dalam persekitaran bilik darjah ialah pensel-pensel. Selain daripada 6 kata ganda ini, terdapat banyak lagi yang boleh kita ambil daripada persekitaran dalam bilik darjah. Seterusnya, mari kita lakukan aktiviti gerak kerja secara kumpulan. Untuk melakukan gerak kerja ini, masa yang cikgu peruntukkan ialah 10 minit. Di sini, cikgu ada beberapa kad tugasan yang akan cikgu bagikan kepada setiap kumpulan. Okey, ada beberapa kad tugasan yang akan cikgu edarkan kepada setiap kumpulan.
Setiap kumpulan mestilah berbincang bagi menyiapkan tugasan ini. Berbincang menyiapkan tugasan ini. Dan setiap tugasan yang telah disiapkan, kita akan bentangkan. Okey, setiap tugasan yang disiapkan akan dibentangkan. Mari kita lihat paparan tugasan bagi setiap kumpulan. Kumpulan pertama. Kumpulan pertama dikehendaki membaca petikan ini, kemudian cari kata ganda, baca, kemudian cari kata ganda yang ada di dalam petikan ini dan tulis pada ruangan yang cikgu sediakan. 1, 2, 3, 4. Bermakna di dalam petikan ini ada 4 kata ganda penuh. Seterusnya kita lihat untuk kumpulan 2. Kumpulan 2 juga sama sebagaimana ahli kumpulan 1. Ahli kumpulan 2 dikehendaki berbincang. Membaca petikan ini, kemudian bincang untuk mencari kata ganda yang ada di dalam petikan ini. Kata ganda yang ditemui haruslah ditulis pada ruangan yang cikgu sediakan. 1, 2, 3 dan 4. Di sini juga ada 4 kata ganda penuh. Seterusnya, mari kita lihat tugasan untuk kumpulan 3. Tugasan untuk kumpulan 3 berbeza sedikit daripada kumpulan 1 dan 2. Kumpulan 3 dikehendaki membaca ayat-ayat ini. Baca ayat-ayat ini, kemudian cari kata ganda dan tulis pada ruangan yang disediakan. Ayat 1 dan tulis kata ganda di ruangan ini. Ayat 2, ruangan untuk kata ganda. Ayat 3, ruangan untuk kata ganda. Ayat 4 dan ruangan untuk dituliskan kata ganda. Seterusnya, mari kita perhatikan paparan kad tugasan untuk kumpulan 4. Kumpulan 4 pula dikehendaki menulis kata ganda penuh yang sesuai berdasarkan gambar. Kumpulan 4 dikehendaki menulis kata ganda penuh yang sesuai berdasarkan gambar. Gambar 1, gambar kedua, ketiga, 4, gambar kelima dan akhir sekali gambar ke-6. Mudahkan murid-murid tugasan ini? Baiklah, cikgu bagi masa 10 minit untuk menyiapkan latihan ini. Sekarang mari kita bincang jawapan bagi setiap tugasan yang telah dilaksanakan. Untuk meneruskan aktiviti ini, cikgu minta kumpulan 1, 2, 3 dan 4 saling bertukar kad yang telah cikgu bagikan dan yang telah kamu siapkan. Kumpulan 1, 2, 3 dan 4 mestilah saling bertukar kad. Okey, kumpulan 1 cikgu minta tukarkan dengan kumpulan 3. Kumpulan 2 cikgu minta tukarkan dengan kumpulan 4. Di sini cikgu minta
Setiap kumpulan berhati-hati semasa menyemak dan menanda jawapan yang telah diberikan oleh kumpulan masing-masing. Sebagai contoh, kumpulan 1 yang dikehendaki menyemak latihan kumpulan 3. Kamu mestilah berhati-hati supaya tidak ada kesilapan semasa menanda jawapan tersebut. Dah bersedia semua? Sekarang mari kita tengok contoh paparan jawapan untuk setiap kumpulan. Kita tengok kumpulan 1. Kumpulan 1 tadi cikgu minta baca petikan, cari kata ganda dan tulis di ruangan yang disediakan. Kumpulan 3 bersedia ya untuk menanda jawapan yang telah dihasilkan oleh kumpulan 1. Untuk itu, mari kita membaca petikan ini beramai-ramai. Okey, kita tengok petikan. Okey, dah bersedia? Okey, kita baca sama-sama ya. Aina dan kawan-kawannya ke Taman Sains. Di Taman Sains terdapat pokok-pokok yang hidup subur. Setiap hari, pekerja-pekerja menyiram pepohon yang ada di situ. Mereka juga menyapu daun-daun yang gugur. Kata ganda yang kita dapat perolehi daripada petikan ini ialah pertama, kawan-kawan. Yang kedua, pokok-pokok. Yang ketiga, pekerja-pekerja. Dan yang keempat ialah daun-daun. Seterusnya, mari kita lihat jawapan untuk kumpulan 2. Okey, kita baca sama-sama ya petikan ini. Puan Anis suka berkebun. Di kebunnya ada sayur-sayur. Hari-hari Puan Anis menyiram sayur-sayurnya. Puan Anis juga menanam berbagai jenis bunga. Bunga-bunganya hidup subur dan berbau wangi. Rama-rama suka akan haruman bunga-bunga itu. Kata ganda yang kita ambil daripada petikan ini ialah pertama, sayur-sayur. Yang kedua, hari-hari. Yang ketiga, bunga-bunga. Dan yang keempat ialah rama-rama. Bagaimana kumpulan 3 dan 4? Adakah jawapan yang ditulis oleh yang ditulis oleh kumpulan 1 dan 2 sama dengan jawapan yang cikgu paparkan di sini? Bagus, cikgu ucap tahniah dan syabas kepada kumpulan 2 kerana berjaya mencari kata ganda penuh. Sekarang kita tengok paparan jawapan untuk kumpulan 3. Cikgu minta ahli kumpulan 1 berhati-hati ya menanda jawapan yang telah disiapkan oleh kumpulan 3. Untuk ayat pertama, mari kita membaca bersama-sama. Kakak mencabut rumput-rumput yang tumbuh di sekitar pokok. Kata ganda yang kita boleh perolehi daripada ayat ini ialah rumput-rumput. Yang kedua, emak menyusut pasu-pasu itu supaya nampak kemas. Kata gandanya ialah pasu-pasu. Seterusnya, ayat 3. Ayah mencantas ranting-ranting kering mengguna parang. Kata ganda daripada ayat ini ialah ranting-ranting. Seterusnya, ayat keempat. Duri-duri bunga mawar itu amat tajam. Duri-duri bunga mawar itu amat tajam.
kata ganda yang dapat kita perolehi dari ayat ini ialah duri. Seterusnya kita lihat contoh jawapan untuk kumpulan 4. Gambar pertama ialah kata ganda penuh bagi gambar pertama ialah meja. Yang kedua, jagung. Yang ketiga, rama. Yang keempat, pensel. Yang kelima, bunga. Dan yang keenam, botol. Sebelum kita membuat gerak kerja secara individu, cikgu ingin bertanya kepada kamu semua, adakah murid-murid sudah memahami dan mengenali kata ganda? Cikgu rasa dan cikgu yakin kamu semua telah faham dan kenali apa itu kata ganda. Seterusnya, kita buat gerak kerja secara individu. Cikgu peruntukkan masa untuk melakukan aktiviti ini ialah 10 minit. Okey, berdasarkan gambar, isi tempat kosong dengan kata ganda yang sesuai. Berdasarkan gambar ini, isi tempat kosong dengan kata ganda yang sesuai. Ini ruangan untuk diisikan kata ganda. Kemudian, kamu mestilah melengkapkan ayat-ayat yang diberikan. Mesti melengkapkan ayat-ayat ini dengan kata ganda yang sesuai. Gambar kedua. Tengok gambar yang kedua ya. Apakah kata ganda yang sesuai untuk gambar kedua? Kemudian, isikan ayat-ayat ini dengan kata ganda yang telah kamu perolehi. Yang ketiga, ni ialah suasana di taman permainan. Kata ganda apa yang sesuai? Kemudian isikan lengkapkan ayat ini dengan kata ganda yang sesuai. Yang keempat, ni suasana di padang. Apakah yang dilakukan oleh kedua-dua murid ini? Tulis kata ganda yang sesuai. Kemudian, lengkapkan ayat ini. Akhir sekali, yang ini. Cari kata ganda yang sesuai dan lengkapkan ayat. Untuk memudahkan murid-murid melakukan aktiviti ini, cikgu beri beberapa pilihan jawapan, iaitu pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Mudahkan tugasan ini murid-murid? Okey, mari kita semak jawapan yang telah kamu hasilkan. Untuk gambar pertama, apa dia kata ganda yang sesuai untuk gambar pertama? Okey, untuk gambar pertama, kata ganda yang sesuai ialah kanak-kanak. Kata ganda yang sesuai ialah kanak-kanak. Okey, ayatnya ialah pada waktu petang, kanak-kanak suka bermain di taman. Pada waktu petang, kanak-kanak suka bermain di taman. Untuk gambar kedua, kata ganda yang sesuai ialah Rama. Aliza suka menangkap
rama-rama di taman bunga. Aliza suka menangkap rama-rama di taman bunga. Untuk soalan ketiga pula ialah kata ganda yang sesuai. Pasu-pasu. Kakak membantu ibu menyusun pasu-pasu pokok bunga mawar. Kakak membantu ibu menyusun pasu-pasu pokok bunga mawar. Seterusnya, kita lihat paparan untuk soalan 4. Kata ganda yang sesuai untuk soalan 4 ialah layang-layang. Yang sesuai, kata ganda yang sesuai untuk soalan 4 ialah layang-layang. Arif dan Rahman suka bermain layang-layang di padang. Arif dan Rahman suka bermain layang-layang di padang. Seterusnya, untuk gambar kelima. Kata ganda yang sesuai untuk gambar kelima ialah kawan-kawan. Abang dan kawan-kawannya bermain bola di padang. Abang dan kawan-kawannya bermain bola di padang. Seterusnya, sebelum cikgu mengakhiri pengajaran pada hari ini, cikgu minta semua murid-murid membaca bersama-sama dengan cikgu kata ganda penuh yang telah kita pelajari. Pertama, daun-daun. Apa dia murid-murid? Daun-daun. Yang kedua, cili-cili. Yang ketiga, batu-batu. Yang keempat, siput-siput. Yang kelima, meja-meja. Yang keenam, apa pula? Bagus, pokok-pokok. Yang ketujuh, kayu-kayu. Dan yang ke-8 ialah pensel-pensel. Selain daripada kata ganda, di dalam pengajaran pada hari ini juga terdapat beberapa nilai murni yang kita boleh perolehi daripada pembelajaran kita sebentar tadi. Antara nilai murni yang kita boleh perolehi daripada pembelajaran pada hari ini ialah sayangi alam. Sayangi alam. Sayang merupakan salah satu nilai murni yang kita perolehi daripada pembelajaran hari ini. Untuk melahirkan rasa sayang pada alam sekeliling, kita mestilah rajin menanam persekitaran rumah kita dengan pokok-pokok yang hijau supaya udara yang dapat di sekeliling kita bersih. Nilai murni yang ketiga yang kita perolehi ialah bersih. Nilai murni keempat pula ialah kita mestilah mengamalkan sikap tolong-menolong. Sebagai anak, kita mestilah ringan tulang tolong ibu bapa kita melakukan kerja-kerja. Selain daripada tolong-menolong, anak-anak juga mestilah bersikap taat serta patuh kepada kedua orang tua. Nilai murni yang terakhir yang boleh kita perolehi ataupun petik daripada pembelajaran kita pada hari ini ialah sikap jimat cermat. Melalui aktiviti berkebun, kita dapat mengamalkan sikap jimat cermat dalam kehidupan seharian kita. Sekian dahulu untuk hari ini. Cikgu doakan semoga kalian semua menjadi insan yang cemerlang
di dunia dan di akhirat. InsyaAllah, sekiranya diizinkan Allah, kita akan berjumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Bye.